الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Minhajul Abidin muka surah 14. Muka surah 14. Baris yang ke-18 daripada atas. Baris yang ke-18 daripada atas. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan demikian lagi tiada lazim, yakni tiada wajib. Dan demikian lagi tiada lazim, tiada wajib kamu mengetahui akan halus ilmu sir, ilmu tasawuf dan segala yang membuka ajaib hati, melainkan barang yang membinasakan atasmu ibadahmu. Maka ini tafriq pada melainkan, maka wajib mengetahui akan dia, akan barang yang membinasakan atas ibadahmu, supaya kamu jauhkan dia kan barang yang membinasakan atasmu ibadahmu. Dan barang yang lazim, dan barang lazim atau pada kata barang yang membinasakan atasmu ibadahmu. Dan barang yang dan melainkan barang yang lazim, barang yang wajib atasmu mengerjakan dia. Contoh seperti ikhlas dan alhamdulillah dan syukur dan umpamanya, maka tetap dia lazim kamu, wajib kamu mengetahui akan dia, akan barang yang lazim atasmu mengerjakan dia, supaya kamu menunaikan dia. Dan demikian lagi seumpama yang terdahulunya tidak wajib atas kamu tidak wajib fardu atas kamu mengetahui cabang-cabang ilmu tauhid dan yang halus-halus dalam pembelajaran ilmu tauhid. Tiada lazim, tiada wajib kamu mengetahui akan halus ilmu sir, ilmu tasawuf dan segala yang membukakan ajaib hati. Jadi selesai berkaitan dengan fardu ain daripada ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ilmu fiqh. Kemudian pergi pula kepada hak kewajipan fardu kifayah. Hak mana fardu ain, hak mana fardu kifayah. Yang mana terdahulu tidak menjadi satu kewajipan fardu ain mempelajari hak cabang-cabang daripada ilmu tauhid, yang halus-halus daripada ilmu tauhid, pecahan-pecahan pembahasan ilmu tauhid. Bukan wajib fardu ain ke atas kita, tetapi wajib fardu kifayah. Mendalami ilmu tauhid, masghul, bersibuk dengan ilmu tauhid,
itu adalah tuntutan fardu kifayah, yang mana dalam satu negeri, dalam satu kawasan, masafatul qasri, kawasan yang boleh kasar solat, dalam lingkungan 90 km, kena ada satu orang ulama yang betul-betul alim ilmu tauhid, halus-halus daripada ilmu tauhid. Kena ada seorang yang alim dalam satu-satu kawasan. Kalau tak ada seorang pun alim fardu kifayah, maka berdosa habis hak di kawasan tersebut. Hak fardu ain dia beres belaka. Fardu ain ilmu tauhid selesai. Tapi hak halus-halus daripada ilmu tauhid ni, tak ada seorang pun pandai. Mana satu kawasan berdosa habis. Yang mana hak duk belajar pondok kitab tauhid daripada kitab hak nipih, kena naik kitab hak pertengahan, kitab hak besar-besar pula, hak Jawi, hak Arab. Itu semua fardu kifayah. Tapi kalau tak ada orang pandai seorang, dosa semua orang di kawasan tersebut. Hak fardu ain itu atas masing-masing terdahulu. Hak fardu ain terdahulunya panjang dicerita. Tapi cara ringkasnya, hak fardu ain barang yang mengesah dengan dia i'tiqad kamu di dalam usuluddin, untuk sah pegangan, untuk sah ke-6 rukun iman. Itu fardu ain. Untuk sah pegangan, untuk sah ke-6 rukun iman. Itu fardu ain. Terutama sekali hak berkaitan rukun iman yang ke-6, qadar dan qada tu. Itu terutama sekali. Itu fardu ain. Terkadang hak fardu ain pun tak berapa nak lepas. Di antara hak sekarang lah, hak nak kena kemah molek, tambah pula mari bagai-bagai syubhat selain daripada qadar dan qada, hak berkaitan dengan ayat-ayat yang mutasyabihah. Jadi hak ni kena kemah pengajian kaedah sifat 20. Hak berkaitan dengan ayat-ayat mutasyabihah, pembicaraan dalam sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, pada zat, pada sifat dan pada perbuatan. Nak pergi pada qadar dan qada pula, pembicaraannya sifat wahdaniyah pada perbuatan, qudrah, iradah, ilmu. Kalau kaedah sifat 20, itu pembicaraan qadar dan qada. Hak dua ni lah yang nak kena fokus sekarang ni. Yang mana terkadang golongan-golongan yang terpesong ni, dia mendatangkan dengan dalil-dalil ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Tapi huraiannya bukan huraian jalanan ahli sunnah wal jamaah. Sebab ulama Mu'tazilah terdahulu, mereka pun berhujahkan dengan dalil Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kalau kita belajar kitab besar-besar, di dalam tu akan didatangkan hujah akidah Mu'tazilah. Macam mana hujah ayat Al-Quran hak pegangan Mu'tazilah. Pegangan terpesong ni pun mereka berhujah dengan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian dalam kitab tu akan didatangkan salah pemahaman pada ayat tu macam mana. Ayat tu pemahamannya macam mana. Diperjelaskan pula ikut jalanan ahli sunnah wal jamaah. Maknanya, kalau kita orang awam ni, sebab kita kan, waktu keluar ayat Al-Quran, kita pakai, lah ayat Quran. Nak ke mana lagi? Ayat Al-Quran. Tapi huraian maksud ayat tu macam mana? Ayat Al-Quran. Tapi huraian ayat. Ni hak memang sesat terang-terang lah. Hak sesat terang-terang. Hak tak semayang. Dia kata dia hakikat tinggi, tak semayang. Hak ni sesat sungguh lah. Tak bahas dah ni. Ni tak bahas dah. Memang sesat sungguh.
Tapi dia cakap dengan orang ramai ni orang dengar. Mana dia punya hujah dia? Ayat Al-Quran. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Quran. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kamu akan Tuhan kamu sehingga datang akan kamu oleh yakin. Yakin dah ke Tuhan. Mayang apa lagi? Kalau dicakap kita gitu mana kita nak jawab? Quran tu, Quran. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kamu akan Tuhan kamu sehingga datang akan kamu oleh yakin. Terus sekarang ni dia maqam hakikat dah. Dakwaan dia lah dia sesat. Yakin dah. Kenal Tuhan sungguh-sungguh dah. Nak mayang apa lagi? Yakin dah. Quran kata tu. Mana kita? Oh tu memang sesat sungguh lah. Dia tak semayang. Tapi kita ni jawab mana? Ayat Al-Quran. Dan al-yakin tu maksud apa di situ? Al-yakin adalah al-maut, mati. Itu yakin. Maksud yakin itu mati. Sebab apa? Bila mati sahaja, ainul yakin. Hakul yakin. Mati sahaja, hakul yakin. Dok, sekarang ni barzah. Kita yakin, kita imani, tapi dengan ilmu yakin. Ainul yakin ni tengok dengan mata. Hakul yakin, hak yakin yang sebenar-benar. Bila mati sahaja, yakin yang sebenar-benar dah lah. Sebab alam barzah dah. Pada alam barzah dah. Macam kita sekarang ni. Kita duduk alam dunia. Yakin kita dengan kehidupan alam dunia. Tapi bila masuk je alam barzah, yakin tak dengan kehidupan alam barzah? Yakin tak lah. Sebab apa? Sebab sudah mati. Yakin di situ dengan makna mati. Tapi dia pakai betul-betul gitu je. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kamu akan Tuhan kamu hingga datang akan kamu oleh yakin. Dah yakin molek dah, tak payah semayang. Sesak terang-terang. Tapi dia ambil ayat Quran. Konongnya lah. Jadi hak akidah Mu'tazilah, mereka berdalil kerana ayat Quran. Panjang dalam kitab-kitab besar dia cerita. Pergi pada qada dan qada dengan dalil Quran, dengan akal dia. Mereka menafikan perkara jahat, kufur dan maksiat. Bukan qadar dan qada Allah Subhanahu wa taala. Didatangkan dalil ayat Quran, didatangkan dengan dalil hujah akal. Pegangan qadariyah, jabariyah, didatangkan dalil ayat Al-Quran, pegangan mereka. Tapi dalam kitab tu akan didatangkan macam mana pula hak jawapan ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Jadi terkadang pada masa tu, pada masa kita sekarang pun gitu juga. Sekarang ni timbul yang begitu yakin. Nanti tak apa, kita mati nanti. Memang akan mati belaka. Oh tahu, jumpalah yang sebenar. Memanglah, kok sesat pun mengaku dia sebenar. Tapi yakin tu. Nanti kita mati. Memang. Kan mati kan? Tahulah sebenar ke tak sebenar. Memang betul lah. Jadi dalam bab ni bab mukhalafatu ta'lil hawadis, bab qada dan qada atau kena halusi molek. Atau fardu ain kepada kita. Untuk kita seorang lah. Mari jalanan yang terpesong, dia datangkan hujah dengan ayat Quran dan hadis Nabi, kita tak gerak dah, tak terpengaruh dah. Tetapi golongan yang terpesong seumpama ni, yang menyebarkan akidah yang salah ni, lepas tu macam mana dia boleh mempengaruhi orang ramai? Dengan kepetahan berbicara tu macam mana? Itulah kena ada seorang ulama yang betul-betul mahir dalam ilmu tauhid, hak mahir ilmu fardu kifayah dan mahir berhujah. Itu fardu kifayah. Sebab apa? Dia nak nak menyelamatkan orang ramai daripada terpengaruh dengan jalanan yang terpesong, yang dipakai ayat Al-Quran dengan salah pemahaman.
Bagian kita fardu ainnya, kita tak gerak dah. Apa yang dihuraikan, salah tu. Salah lah. Cuba huraikan, cuba jelaskan. Cuba jernihkan kembali. Tak pandai saya gitu. Tapi salah. Kalau setakat sebut salah, orang pun katalah, setakat sebut salah, semua orang pandai sebut salah. Salah kat mana? Cuba huraikan syubhat, cuba jelaskan kesamaran hak salah tu di mana, tak pandai. Nak menghuraikan, nak menjelaskan itu fardu kifayah. Tapi kena ada dalam satu kawasan ulama yang seumpama tu dalam ilmu tauhid. Yang malang kita sekarang ni bukan satu kawasan 90 km, bukan satu negeri, bukan satu negara pun terkadang datang jalanan hok terpesong ni tidak ada yang menjelaskan, tidak ada yang menghuraikan syubhat, tidak ada, senyap begitu saja. Kadang-kadang perbantahan dalam bab pegangan, dia perbantahan dalam bab pegangan tidak ada, sebab bab pegangan satu jalan sahaja. Sentiasa berbeza pandangan dalam fiqh, tu ada. Sentiasa berbeza pandangan dalam fiqh ada. Tapi dalam tauhid tidak ada, sebab dia hanya satu jalan. Yang timbul perbantahan adalah dengan golongan-golongan yang terpesong. Tak ada ni. Tapi terkadang timbul perbantahan di kalangan orang agama. Yang mana jalanan dia betul tak betul pun kadang-kadang orang awam keliru, samar. Sebab apa? Sebab orang yang berkenaan, orang yang ada nama, ada kedudukan. Maka daripada mereka nak timbul perbantahan dalam bab pegangan. Jadi orang awam jadi keliru, mana betul, mana salah. Tapi senyap begitu saja akhirnya. Ini contoh lama dah ni. Tapi tidak ada penjelasan betul salah. Dulu lama, dah bertahun-tahun dahulu timbul polemik. Ada polemik. Polemik ni apa panggil? Benda yang jadi isu besar lah. Ingat tak? Kenaikan harga barang takdir Allah. Ingat tak? Ingat? Kan besar masa tu kan? Orang agama ni kata gini, orang agama ni kata gini. Sebelahnya kata kenaikan harga barang takdir Allah. Sebelahnya kata itu bukan takdir Allah. Panjang bicara. Hak kata takdir Allah seorang je. Hak kata bukan takdir Allah ramai. Batah punya batah, baca punya batah, akhirnya jadi senyap gitu je. Dah takdir ke tak takdir sebenarnya? Ada tak penjelasan daripada orang yang ada autoriti? Dalam satu Malaysia ni, yang paling ada autoriti siapa? Mufti tau. Mufti yang paling ada autoriti. Di Malaysia ni mufti bukan seorang, belah-belah orang. Yang mengatakan bukan takdir Allah, ada seorang mufti yang bukan takdir Allah. Lepas tu yang lain-lain pula tu. Yang lain-lain tu. Bilakah mereka akan ke hadapan untuk menghuraikan syubhat? Takdir Allah ke bukan takdir Allah kenaikan harga barang ni? Orang awam sudah keliru. Sebab yang kata takdir Allah, orang agama berhujahkan dengan hadis sahih Bukhari. Yang menafikan itu bukan takdir Allah, begian lah. Lama juga masa tu. Tapi orang agama yang ada autoriti, takdir Allah ke bukan takdir Allah, itu simple saja. Takdir Allah tetap dah. Ada konsep dah tu, itu rukun iman yang ke-6. Dan kalau begitu boleh ke menyandarkan kenaikan harga barang yang dibantah oleh rakyat kepada takdir Allah? Kenaikan harga barang berpunca daripada apa? Sebab berlaku kenaikan harga barang pada masa Nabi SAW, Nabi SAW sandar kepada Allah. Jadi situasi yang sama ke?
kenaikan harga barang pada masa Nabi SAW dan kenaikan harga barang pada masa kita. Punca dia. Kalau punca kenaikan harga barang yang tidak ada kaitan dengan kecuaian, kejahatan manusia, maka disandar kepada takdir Allah. Tapi kalau kenaikan harga barang berpunca dari kejahatan manusia, kecuaian manusia, penyelewengan manusia, menyebabkan berlaku kenaikan harga barang, diharamkan sandar pada takdir Allah. Takdir Allah tetap takdir Allah pegangan kita. Tapi perkara yang berlaku, yang buruk, yang berpunca dari kejahatan hamba sendiri, haram sandar pada takdir Allah. Takdir Allah tetap ada pegangan kita. Hak ramah ni pula tolak terus, bukan takdir Allah ni. Tu bokeh rukun iman yang keenam orang agama ni. Pada bokeh, cokeh. Bokeh, cokeh, orang apa? Terbokeh itu bahasa buku dah. Terbokeh lah. Dicokeh, dicabut rukun iman yang keenam. Tapi macam mana dengan orang ada autoriti untuk menjelaskan kepada masyarakat umum? Tak ada. Senyap begitu saja. Ini dalam bab pegangan. Hak sekarang ni pula sekarang ni. Tapi hak ni dalam mainan alam maya sekarang lah. Mainan alam maya sekarang. Dan ada orang cerita saya dalam radio. Radio tu radio hiburan. Radio hiburan lah. Dia ada radio hiburan kan. Dia bicara perkara ni. Kerana kita orang tua. Orang duduk bicara sekarang ni, curang bukan takdir Allah. Curang pilihan hamba sendiri, bukan takdir Allah. Kita tak tahu. Kan? Duduk main sekarang kan. Dan FB banyak lah ni. Curang bukan takdir Allah. Ramai yang sokong. Ramai. Memang majoriti sungguh. Kadang kalau kita baca komen tu, tak ada seorang pun batuh. Tulisan asalnya, curang bukan takdir Allah. Mana setuju belaka? Nak jumpa seorang yang kata, salah kamu faham gitu. Nak jumpa tu. Tapi ni kira orang awam lah ni. Ni bukan orang agama. Orang awam. Apa tu kata masuk dalam radio tu? Ada orang Ustaz saya, Ustaz dengar radio tu. Hidup wak main pula curang bukan takdir Allah ni. Hidup main kau akal pendengar ni lah. Muka radio nyanyian. Saya pun buka lah nak dengar. Buka memang tengah nyanyi sungguh. Kan dia menyanyi, lepas tu dia bercakap, dia menyanyi, lepas tu dia bercakap. Tak sempat nak dengar lah. Buka-buka tengah nyanyi. Nak tunggu habis menyanyi pula nak bercakap tu lambat. Tak dengar lah. Mana dia kata duduk main ni. Curang bukan takdir Allah. Sebab itu benda salah. Benda jahat. Macam mana takdir Allah? Ni. Mainan orang awam. Orang ramai. Tapi walaupun perkara ini tidak di kalangan orang yang berilmu, di kalangan orang ramai, tapi orang yang ada autoriti mereka mengetahui sebab semua orang apa ni? Tahu belakang alam maya ni. Kan ada orang? Tak. Itu ustaz tu telefon tak ada. Ada? Tak ada, semua ada belakang. Cuma cepat lambat je. Cepat lambat je. Kalau saya lambat lah. Kemudian ada lah telefon dulu tak ada. Orang ada belaka dah. Saya tak ada lagi. Telefon mula-mula ada tu pun saya tak ada kau. Orang beli saya telefon. Ayah ustaz ni nak berhubung. Ambil telefon ni. Saya tak beli. Malah nak cah. Mula-mula dulu. Orang pakai telefon hok boleh gandeng anjing tu. Ingat tak? Telefon tu boleh gandeng anjing. Mana apa? Boleh ni. Telefon besar tu lah. Kan zaman dulu kan debel kan. Di bawah meja. Ni aku ada telefon. Telefon budak-budak minum air sekarang ni tu lah. Kan budak minum air botol. Bekas air budak-budak. Telefon besar tu. Zaman dulu besar tu telefon. Mana orang kaya dah ni. Minum air. Dia buat telefon atas meja. Ni orang kaya ni. Telefon ni. Kan mahal tu telefon tu kan. Besar tu. Lepas tu jadi kecek. Masa tu saya tak ada telefon. Orang beli. Apa payah nak cari dia kata. Saya mula pakai. Habis power. Saya biar gitu je dulu. Lama baru saya cah pula. Jadi malah masa tu. Lepas tu orang pun telefon naik satu tahap. Saya kemudian kenapa orang beli juga.
Saya tak beli. Berapa? Pasal sayang. Tapi kalau orang minat, ada kawan-kawan minat. Tengok telefon dia. Ustaz, berapa harga? 2,000, 3,000. Allah, mahalnya. Kejut kita dengar. 2,000, 3,000. Mana dia ada pengembangan lah. Keluar baru, dia tukar baru pula. Keluar baru, dia tukar baru je pula. Nak leh, sekarang ni semua orang ada telefon tu. Tak tahulah, takut orang yang ada autoriti, mufti ke siapa ke, dia tak ada telefon, tak tahulah. Dia tak tahu apa yang sekarang ni kecoh di alam maya. Apa benda yang kecoh? Curang bukan takdir Allah. Oh, kami tak tahu alam maya. Kami cuma kitab je. Kami ada kitab je depan mata. Kami tak ada telefon. Gitu ke? Apa tidak diperjelaskan? Sebab apa? Curang bukan takdir Allah. Salah sangat-sangat. Sebab dinafikan rukun iman yang ke-6. Kenapa terkadang tidak ada penjelasan? Terkadang orang yang aliran agama sendiri pun mereka berpegang perkara jahat bukan takdir Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ada yang seumpama tu dan sejumpa ramai dah yang seumpama tu walaupun orang aliran agama. Kenapa tu? Fardu ain sendiri pun tak lepas. Kan fardu ain kan mengetahui barang yang mengesahkan i'tiqad kamu, kata Imam Ghazali, itu fardu ain. Untuk mengesahkan ke-6 rukun iman, itu fardu ain. Hak tu pun tak lepas. Hak rukun iman yang ke-6. Barulah pergi pada hak mendalami, yang masghul, yang bersibuk, yang menghalusi pembicaraan ilmu tauhid. Itu fardu kifayah. Kena ada orang betul-betul mahir yang boleh menghuraikan syubhat daripada ahli bid'ah, yang boleh menjernihkan akan orang yang ahli hak daripada pegangan yang ahli bid'ah. Itu fardu kifayah. Itu kena ada hak tu. Hak fardu kifayah daripada ilmu tauhid.